tu asalnya. Pasal apa dia pergi sana? Saya punyalah kaji lama lah benda ni sebenarnya. Kaji lama, tengok apa benda sebenarnya. Saya tengok hadis Nabi SAW. Rupanya hadis Nabi SAW beritahu bahawa akhir zaman ni manusia akan merebut emas. 1400 tahun, 1438 yang lalu Nabi SAW dah bagi clue bahawa manusia akan berebut emas. Dan Yahudi ni dia baca hadis ni. Nabi beritahu bahawa dunia ni akan dipenuhi dengan emas. Dia pun buat ekspedisi apa lagi, sebab tu dia ambil emas. Indonesia pada tahun 2002, kawan saya Samsudin ni, dia memang dia kaji, dia tengok jurnal dia daripada Amerika, apa nama jurnal ni. Seorang pengkaji sejarah berkaitan dengan penaklukan Indonesia ni, dia dapat bukti bahawa emas yang dibuat lari daripada Indonesia ke Britain, jumlah dia pada masa tu, nilai yang pada masa tu mengatasi 3 trilion emas Indonesia. Sebab itu kalau kita tengok filem-filem Indonesia lama, terutama cerita raja-raja mereka, perempuan pakai apa? Terutama di hari perkahwinan dia, emas dia pakai tekak berapa kilo tubuh dia ni. Hok duk sini, duk atas paung, duk lengang, duk kaki, emas belaka. Betul tak? Tengoklah, Google lah. Dan kita, raja-raja kita, Terengganu hantar ufti ke Siam, emas. Betul tak? Emas. Orang-orang ini dikatakan pemberontak. Datuk Bahama pemberontak, Mak Kilau pemberontak. Semua pemberontak. Mengapa mereka diburu? Kerana agama? Bukan. Mereka bukan diburu kerana agama. Mereka diburu kerana orang-orang ni lah sahaja yang tahu di mana lokasi emas di negeri Pahang. Yang jumpa di Bukit Ibam tu hanyalah salah satu daripada beratus-ratus lokasi emas yang ada di negeri Pahang. Akhirnya lari, tak nak beritahu pada British. Ini bukan masalah agama saja, masalah ekonomi. Dan masa tu raja dibeli. Mu tahu, tapi tempat emas mu tak tahu. Walaupun kamu jadi raja, siapa kali dia tak tahu. Terengganu pun sama. Saya baru jumpa geologis negeri Terengganu. Saya tanya, Terengganu ni emas banyak tak? Tak. Emas di negeri Terengganu ni hanya dikeluarkan baru 5% daripada 100% yang ada di negeri Terengganu ni, kata. Hanya. Dan dia ada peta semua siap dengan dia. Dia geologis. Memang orang Terengganu betul. Nama Wan lagi. Jadi jahat orangnya. Iblis buat tu. Dia menjajah. Kemudian kerana unsur krisis kenalan nilai ni lah, maknanya dia bawa mazhab dia dengan nilai dia beri kepada makhluk. Kita pun berkelahi gini. Betul kan? Kerana pakat sihir. Dia naik pakat. Baru kerja dah baru bulan naik pakat dah. Aku ni bertahun dah nak berjagut dah. Tak bagi lagi pakat. Okey, pakat. Tak. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Okey, politik. Orang politik paling banyak guna untuk bomoh. Nak menang pilihan raya. Saya berjumpa dengan orang politik ni. Dan saya jumpa Tok Bomoh paling besar di Terengganu ni. Dia ahli politik kawasan Kuala Neru ni. Ada 2-3 orang main jumpa dia. Dan Bomoh. Saya Bomoh. Dan apa jadi kalau anda kata orang pergi tempat tu pakoh, sampai situ dia akan jadi, tak akan jadi pakoh kepada parti dia. Dia akan parti Cak Dacing tu jugalah kan pakohnya. Intinya dia mengalihkan tangan nak pakoh situ, tak jadi pakoh sini juga. Rupanya ada jin yang pegang tangan orang tu. Nak pakoh ya kak, pakoh sini. Jadi menang dia. Sebab bila pun menang. Tahu? Macam main bola, alih tianggu. Sampai bila dah menang. Tenang alih tianggu. Jadi yang ketiga, kerana sombong, kemudian dicampur dengan rasa putus asa, dah tak mahu bertaubat. Jadi orang awak punya muka ni tak mahu istighfar pada orang Taala, tak mahu bertaubat, memang dia jin dah lah. Di kaum kerabat iblis ni. Kemudian rasa hasad deki kepada Adam. Jadi siapa yang kuat sangat benda ni, dari diri dia ni, ni tanda penyakit lah tu. Penyakit hati yang paling besar sekali, ada benda ni, ada benda tu. Hak sombong.
Kemudian meminta panjang umur sehingga hari kiamat. Dan Allah Ta'ala mengizinkan untuk memusnahkan keimanan dan ketaatan seluruh umat manusia. Lah. Sebab tu kita ni, pandai-pandai diri, pandai-pandai jaga diri lah. Hanya satu golongan yang selamat, siapa dia? Golongan yang ikhlas. Baru bebas daripada syirik. Dan orang yang beristighfar. Dua golongan ni. Orang yang tidak beristighfar kepada Allah Ta'ala ni, orang yang paling mudah diazabkan Tuhan. Dan orang paling mudah dikuasai oleh syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, wa ma kunna mu'azzibin, wa ma kunna mu'azzibhum, wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan mereka itu di saat kamu ada bersama kamu, wahai Muhammad. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazabi manusia itu wahum yastaghfirun, dalam keadaan mereka itu beristighfar. Sebab tu nak selamat kita hidup di muka bumi, dalam kampung halaman kita, negeri kita, negara kita, banyaklah beristighfar. Sebab tu negara yang tidak ada istighfar di dalamnya, tengoklah. Ada je malapetaka datang, betul tak? Kejap putih beliung, kucap putih belalang, beliung pemuda pula dah. Lepas panas, lepas hujan, lepas gempa bumi. Tapi kita Malaysia ni itulah, alhamdulillah, bagus Malaysia ni. Barangkali Tuhan sebut betul lah, banyak orang Malaysia ada istighfar. Selamat kita. Cuba anda kata tak ada istighfar, na'udzubillah. Tapi pun begitu, kita harap gitulah keamanan. Baik. Jadi daripada ayat tadi, kronologi dia gini lah. Kerana krisis nilai, enggan dan engkar menurut perintah, jadi sombong. Allah Ta'ala hukum dia kafir. Tak nak bertaubat, dilaknat Tuhan. Memusuhi dan dengki, lalu bikin konspirasi. Dia pun buat konspirasi. Konspirasi apa yang nak buat. Baik. Jadi pelan dia gini. Asas-asas pelan ni, dia asas kejahatan ni atau konspirasi jahat ini, kerana atas asas dengki, berhasad merosakkan keimanan manusia. Maka dia pun buat projek. Maka projek dia ialah memperlihatkan maksiat, bid'ah, zalim sebagai satu yang indah. Betul tak? Orang query tentang perbuatan kamu ni yang macam mana kamu ambil harta orang sebagainya. Pergi bunuh orang tu. Betul tak? Pergi upah orang. Pergi upah orang. Berapa banyak hari ni orang mati diupah gitu ya. Atau gangster clear. Hapuskan bukti. Mudah je dia ni. Projek tak dapat, apa? Rasuah. Rasuah. Ini bukan rasuah, ini hadiah pula dah. Buat projek. Buat projek. Jadi itu semua tu nampak indah. Bisnes brother. Bisnes kalau tak main duit sekarang, kau tak bagi bisnes. Tengok itu ayat dia tu. Cantik tak ayat dia tu? Kalau tak rasuah, tak bisnes. Kalau tak rasuah, you tak dapat projek. You pilih lah. Jadi rasuah termasuk dalam bajet projek. Bila buat bajet projek ni, salah satu rasuah. Berapa banyak rasuah? Ada berapa ular yang nak ditelan, nak diberi makan, nak di feeding kat dia. Daripada bapa ular anaconda, lepas tu ular sawa, lepas tu ular tedung, lepas tu ular lidi, dalam kali ular kapok, dalam kali ular air. Hak ular air tu hak kecil kali tu. Tu pun nak pitih juga. Sebelum hak ular besar tadi nak tanda tangan. Dan saya berdepan dengan orang ni semua. Saya berkawan. Saya tahu. Ada orang dah bertaubat. Kata nak dalam kali balik kampung dia. Buat projek, pegang lembu, senang kata. Baiklah aku duduk dengan lembu. Baik aku duduk dengan lembu kata. Boleh jual lembu betul sungguh. Nak larinya padahal dulu projek beratus-ratus ribu juta beti. Rela jadi orang kampung biasa, nak lari daripada rasuah. Dan kita tak untung rasa. Bunyinya juta-jutanya. Bunyi je. Tapi hak tengah jalan tu banyak orang habis. Pawak bangunan. Dalam 3 hari utuh bangunan. Dah kontraktor nak ambil untung ke mana? Dia buat satu certain dia punya harga sebagainya. Lepas tu dah dia nak ambil nak makan harga tinggi tak boleh. Lain kali nak untung, tukarlah kualiti barang. Apa masalah?
Besi konkrit 6 batang dalam tu, ya bantai 4 batang je. Sih 2 batang. Tu kerja saya dah lah dulu. Dulu dah. Sebab saya buat bangunan dulu. Masa zaman remaja saya dulu, masa zaman saya umur 17, 18 dulu, dah buat kerja bangunan ni. Kak bata semua ni, buat bing semua sekali, konkrit. Tu kerja saya dah dulu tu. Orang lain budak-budak tak tahu apa, saya kerja dah. Tai pasang besi tu, tengok kiri kanan. Berapa batang besi nak kena masuk dalam bim? Bim kan kerangka atas tu tau. Kadang-kadang 6 batang. Kok besar tu kan bahasa saya. Kok besar tu 6 batang. Buang sebatang. Tengok technician mari tak ini. Technician tu datang. Kadang bos tu pagi-pagi datang. Cepat-cepat pergi pasang sana. Batang 5 batang dah. Lepas tu kita cuah konkrit cepat-cepat sikit. Kita tunjuk hok depan ni hok 6 batang, hok belakang tu kita buat 5 batang je. Lagi ujung 4 batang je. Kita tengok kalau utuh bangun ni mampu kadang ni. Kata bahaya ni. Dah nak duit. Nak cari untung lebih. Nak makan kat situ kena kebah dah. Seming. Dia ada spek dia kalau nak buat konkrit. Berapa seming, berapa pasir, berapa ni. Kita batai pasir banyak, seming kurang. Kerja kita lah tu dulu tu. Tu saya tahu. Haram buat kerja benda tu. Pitihnya pasal. Nak macam mana? Tak. Jadi tergoda lah masing-masing. Masuklah. Masuk dalam perakak. Jadi sesat. Itu dikatakan sesat tu. Bila dah mula start buat kerja tu, maka orang ni dah panggil dolal. Sesat dah. Bila dah sesat, dia akan masuk dalam takungan ni. Sama ada kamu akan jadi syirik, muka, bid'ah, jahiliyah, ekstrim dan sebagainya. Dah dapat jenama baru. Akhir sekali, ni tah hasil dia. Sama ada kufur, murtad, zalim, tidak bersyukur, deki, khianat ataupun whatever lah. Di saat ini, kalau tak ingat, tak bertaubat, tak apa. Hak ni lah yang Allah Ta'ala harapkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan kalau anda kata dia dah murtad, dia tak tahu. Dia murtad, dia tahu dia murtad. Ini yang paling padah. Esok-esok jumpa depan Tuhan, tengok kita amalan banyak. Tapi bila buka, cancel. Sampai beribu muka surat semua cancel. Untuk apa? Kita amalan baik yang mana di cancel Tuhan kerana syirik. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Hai manusia, kamu baca sendiri, kamu baca dan kamu bilang sendirilah amalan baikmu tu dalam kitab tu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu jadi accountant sendiri kat atas amalan kamu. Buka tengok. Memang ada banyak amalan baik tapi cancel. Cancel tak dinilai, tak ada nilai, tak dikira Tuhan. Artinya kalau kita bawa pasport cancel. Yang sudah di cancel pasport tu depan immigration. Buka, cek. Dan ni dia cancel dah. Cancel pun pasport kat tu. Mu tengok mata mu pasport kat tu. Kita nak kira pasport. Memanglah pasport, tapi pasport yang sudah di cancel. Buat apa? Tak ada nilai. Catat, tetap dicatat. Kerja mereka dia catat belaka. Dia tak nak ambil tahu. Urusan hak kira tu orang lain pula. Kerja mereka dia catat je. Nak buat apa? Jadi syaitan ni, iblis ni, dia nak suruh amalan kita ni jangan satu pun dinilai baik depan Tuhan. Akhir sekali ikut dia masuk neraka. Walaupun kamu di dunia ni kamu rasa kamulah muslim yang paling hebat, tetapi di sisi catatan Allah Ta'ala, catatan yang tidak ada nilai. Inilah dia punya hasrat dia. Hebat tu, jangan main. Mana? Senyap tau. Okey, pelan jahat dia lagi. Ada lagi ni. Jadi iblis ni dia tak bohong besar. Tahu? Lepas tu dia guna bahasa indah, janji bersumpah bohong ni. Dia pujuk Adam dan Hawa makan buah larangan. Tuhan kata wala taqraba, mu jangan dekat. Tak usah kata nak makan, dekat pun jangan. Fa waswasa lahum asy-syaitan. Tapi iblis mewaswaskan dia. Liyubdihuma sau'atuhuma, supaya mereka tu tinggal pakan dia. Beritahu tak apa, makanlah buah tu, tak ada masalah. Tuhanmu wa ma naha rabbukuma an tilkuma syajarata illa an takuna malakain. An takuna ma'a al-khalidin. Tak apalah, kamu makanlah.
Tuhan tak larang mana makan buah tu. Dia larang bukan larang yang kuat. Larang gitu-gitu je. Tujuan dia kalau kamu makan tu, kalau kamu makan, kamu akan mempunyai kerajaan yang kekal dalam syurga ni. Kamu akan menguasai syurga ni dan kekal di dalamnya selama-lama. Itu je. Tengok. Dia kata tu sebenarnya tak pasti dah tu kata iblis tu. Takuna khaliq, ataupun kamu kekal selama-lama di sini. Tadi memiliki kerajaan, atau kamu akan hidup kekal. Hak manusia ni. Itu pun dah syok dah situ sebenarnya. Tapi Nabi Adam AS tak nampak lagi benda tu. Kata Adam, tak boleh ni, tak boleh ni. Okey, taktik yang ketiga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah nama Allah, iblis tu. Dia guna taktik yang paling besar. Wallahi demi Allah. Pula dah. Jadi Nabi Adam AS dan Hawa dengar, kerana nama Allahnya basah, plak makan. Habis. Tengok dia punya. Iblis ni akan menggunakan segala cara. Sama ada cara biasa atau cara luar biasa. Cara biasa, cara jahat biasa. Cara luar biasa ialah menggunakan agama untuk nak memberi kejayaan dalam objektif kejahatan dia dan syirik, menggunakan agama. Sebab tu berapa banyak ahli agama mensyirikkan orang atas muka bumi. Dengan penampilan agama yang hebat, ajak orang sembah kubur. Bawa penampilan agama yang hebat gini sebagainya, dalam kali puja Nabi ke hak Tuhan. Betul kan? Ahli kitab. Bila apa sebut ahli kitab? Itu mereka pakar dalam kitab. Akhir sekali bawa umat kepada apa? Kerana menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Siapa yang kata tu? Bukan orang biasa. Yang bagi idea Isa anak Tuhan tu bukan orang biasa. Itu semua pakar-pakar agama. Pakar-pakar agama. Sehingga hari ini mereka sendiri pun tak pasti. Isa tu Tuhan kan, anak Tuhan ke? Wa hum fi raibihim yataraddadun. Dan kadang dia ragu, Tuhan kan anak Tuhan, sampai kiamat dia akan ragu. Betul tak? Anak Tuhan. Bila kita tanya anak Tuhan, dah kalau anak Tuhan, anak tu ada rupa, ada serupa tak dengan Tuhan? Ayah dengan anak ni ada tak dia punya kesamaan? Ada banyak benda tak kesamaan? Paling tidak bakat. Betul tak? Bakat. Kalau seorang ayah tu, dia tu bakat dia tu carpenter, tukang yang hebat. Dia akan ada ciri-ciri bakat tu. Betul tak? Bakat tu. Sebab tu Nabi SAW tanya ke puak-puak ulama Najjar ni, ulama Kristian Najjar ni, dah kalau mengkata Isa tu anak Tuhan. Ada Isa ibnu Yusuf abah. Bukankah anak itu menyerupai ayahnya? Naam. Jawab mereka, naam. Inna Allah Ta'ala hayyun la yamut. Walakinna Isa kama taz'umuna yamut. Allah Ta'ala hayyun la yamut. Hidup, kekal, tak mati. Tapi Isa yang kamu sembah sebagai anak mati. Dah, kamu kata anak Tuhan kau ni. Pok tak mati, anak mati. Kan? Nampak tak dia punya tu? Makan buah larangan, masuk perangkap. Kalau kita bukan buah larangan dah, buat benda muka, masuk perangkap. Dia buat perangkap muka ni, perangkap muka, kita masuk. Kena? Dia masuk. Tapi Adam ni berdosa tapi taubat. Tapi hukuman tetap kena. Apa dia? Keluarlah daripada syurga, sebab syurga bukan tempat ahli muka. Syurga bukan tempat tinggal ahli muka. Tak boleh. Kena keluar. Itu hukuman. Sebab tu kena hantar ke dunia. Jadi kita ni masa tu tak lahir lagi. Ada orang tanya, dah Adam punya salah, pasal apa kita ni kita ni kena tanggung dosa ayah kita duduk di dunia ni? Soalnya mu beranak di syurga ke beranak di dunia? Beranak di dunia, dah mau naik mana ke syurga? Buat tangga tinggi-tinggi. Dah kita ni dilahirkan ke dunia. Dah lewat apa? Sebab tu Tuhan kata kena balik semula lah ke syurga tu. Balik bukan nak kena naik dekat kapal terbang pun. Balik dengan amal soleh je. Tu syarat dia. Tahu? Kalau kita lahir ke syurga ramai-ramai dah. Tahu? Tiba-tiba toki kita tu dia buat kerja salah seorang. Agak-agak kita keluar sama dengan toki kita tu ke? Tak. Dia je keluar, kita tak. Tapi kita dah lahir lagi masa tu. Dia dah lewat apa lah. Tahu? Macam orang beranak dalam kapal. Nak buat alamat kat mana? Satu adik-beradik beranak di daratan. Satu adik-beradik darat dengan kapal, beranak dengan kapal.
Kapal pula lautan Atlantik tu. Nak alamat ke mana? Koordinat koordinat tu lah. Kat mana? Kalau ikut alamat koordinat situ bakal ikut. Dia punya dia punya apa nama tu dia. Nautika berapa? Tu alamat Lebak Meranok. Berapa batu nautika. Apa ya saya punya kad halang ni. Apa nama kad halang ni alamat nautika masa tu beranok atas kapal. Jadi nak salah. Ni semua ayah punya pasal. Kerana saya beranok atas kapal. Tak boleh kata gitu. Itu namanya qaddarallahu ma syaa. Allah Taala dah takdir nak jadi gitu tau. Jadi nak salah pok kita lagi. Tak boleh nak salah pok kita. Kita lah kena balik semula ke tempat kita. Baik. Okey. Baik. Baik, pelan jahat dia ni sebenarnya Tuhan dah sebut. Dalam Quran ini sebenarnya. Dah sebut. Okey, ni dia. Jadi boleh tengok sebenarnya. Saya sebut tadi surah Ar-Rah tadi. Hasutan, kemudian makan, lepas tu akhirnya keluar daripada syurga. Di sini kata iblis, bukankah aku telah bukan sini. Tidak, Tuhan kamu melarang kamu daripada menghamburi pokok ini bukan kerana apa? Kerana dia tak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal selama dalam syurga. Itu je. Makanlah buah tu, tak ada apa-apa. Tu dia. Lalu dia bersumpah. Sumpah inilah akhirnya habis segala-galanya. Orang percaya sumpah kan? Wallahi. Baik. Pasal apa orang ni tak boleh nak tu dah? Okey. Apa yang firmankan Tuhan? Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan tak betul ni rasa ni. Mana ni? Jen ni tak boleh nak tu. Cuba check tengok. Ada jin duduk dalam tu. Jin marah. Jin kata La ilaha illallah. Bukan hamba tu, jin tu tu. Tak ada apa lah. Bila masa kita sini ada jin yang dihantar ni. Okey, ni alas. Okey, kita pergi. Baik. Tengok. Di mana dia akan menguasai kita. Ada 4 benda yang akan menguasai kita. Iblis kata gini. Wahai Tuhan, kerana mulah aku sesat. Tengok, dia kata dia sesat. Qala fa bima aghwaytani, kerana kau lah yang aku ni jadi sesat gini. Dia salah ke Tuhan pula. La aqdana lahum siratal mustaqim. Aku akan pastikan, aku akan menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Aku akan pastikan mereka ini terpelencong, tergelincir daripada siratal mustaqim. Aku akan pastikan setiap anak Adam itu, termasuk Adam tu sendiri. Lepas dia melencong, sumala'atiyannahum, aku akan datangi mereka dari arah hadapan, belakang, kanan, kiri, dan kau ya Rabb akan dapati kebanyakan mereka tidak akan bersyukur nanti. Dia akan menjadikan keseluruhan anak Adam tak bersyukur. Itu dia punya niat. Apa maksud menghalangi? Kata As-Sudai, ada Sa'di, aku akan pastikan segala keupayaan aku menghalangi Adam dan manusia seluruhnya daripada merentasi jalan yang lurus. Artinya semua jalan bengkok. Artinya jalan sesat. Itu jalan bukan jalan agama yang benar. Kalau agama pun agama palsu. Kalau pemikiran palsu, akidah palsu. Ibadat palsu. Daripada arah hadapan, belakang, baik. Ali bin Abi Talhah menyebut bahawa Ibn Abbas meriwayatkan arah hadapan meragukan manusia tentang hari kiamat. Kerana itulah manusia tak berasa apa. Sebab keimanan pada hari kiamat ni persiapan pun tak buat. Ada kita persiapan kiamat tak? Lambat lagi hari kiamat ni. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kata Tuhan.
Manusia melihat kiamat ni ba'idah, jauh lagi. Wa narahu qariba, atau kata kita tengok bila-bila masa je lagi. Allah Ta'ala nak khabar bahawa time kita dengan time Tuhan berbeza. Time kita dengan time Tuhan berbeza. Daripada harapan akhirat belakang, menanamkan cinta pada dunia. Arah kanan mengelirukan mereka dalam urusan agama. Agama yang dipuja rupanya agama Syiah. Agama Syiah. Dari arah kiri menyelarakan mereka dengan urusan maksiat dan munkar. Oh, ni paling sedap sekali. Ni paling best sekali. Kut mana lagi kita nak selamat? Arah depan, belakang, kiri dan kanan kita habis dia bedah ke semuanya. Jadi kesimpulan pemusnahan iblis syaitan ni daripada alam malakut ataupun alam ghaibiyat, alam ghaib dulu lagi. Artinya konspirasi jahat syaitan ni bermula daripada alam ruh ni. Alam bukan roh dah hadan dah bukan roh lagi, artinya alam syurga tu lagi ya. Sebelum dunia ni. Sana dah ada perancangan sihir ni. Bukan hari ni dia cuba nak menyihir kita ni daripada semua sudut, depan, belakang, kanan, kiri ni, rancangan ni sana, bukan ketika di dunia. Jadi iblis ni merosakkan amal kita ni atas apa? Keimanan kita ni akan dirosakkan apa? Disebabkan kesinilah ya. Maka dia pun melahirkan perasaan takabur dan sombong. Sebab tu dia tiupkan perasaan ini kepada kita. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Artinya ada dua golongan yang akan tiup perasaan sombong takabur. Satu jin, wan nas, dan juga manusia. Manusia kadang-kadang ada juga tiup perasaan kita supaya jadi sombong, supaya kita jadi takabur. Dia puji kita supaya kita ni abad dah kali akulah. Betul tak? Ni bila sampai tahap akulah, muntungnya iblis samalah. Jangan main-main. Itu manusia. Manusia ni dia tiup you bagi was-was, maksudnya ialah meniupkan ataupun menyerapkan satu perasaan jahat. Yang mana dengan ada perasaan jahat ini, manusia ini akan beranjak untuk jadi jahat yang lebih besar. Ini maksud waswas ini. Waswas tidak ada benda yang baik. Waswas mazmumah. Semuanya dihina. Tidak ada mahmudah, tidak. Waswas semua mazmumah. Dicerca, dihina. Itu dia. Kemudian deki. Dia pada perasaan deki, dia tiup perasaan deki pada manusia. Manusia berkelahi kerana deki. Kemudian putus asa, jangan taubat. Taubat, relax brother. Taubat benda muda lagi ni. Bola tu, malah kadang bola tu. Betul tak? Nak taubat, relax lu. Taubat benda. Ada seorang penceramah daripada Saudi Arabia. Masa itu tahun 91. Dia bagi khutbah di seluruh Saudi selepas dia taubat. Memang hebat dia ni. Bukanlah syekh orang biasa. Muda lagi orangnya masa tu. Lebih kurang 20-an. Dalam ceramah dia menangis. Wallahi dia kata, aku dulu, aku nampak dunia ni hebat. Cuba khabar apa benda aku dah buat atas muka bumi ni. Sebab dia anak kaya. Aku naik kapal terbang tu ke Bangkok tu sehari 10 kali boleh kalau aku nak. Ke Bangkok lah. Kan Saudi kan dulu kapal terbang dia banyak ke Bangkok. Tahun awal 90-an 80-an dulu, Saudi Arabia Airlines ni jumbo. Dia punya Boeing 737 jumbo ke Bangkok. Takdir Allah Ta'ala saya sampai ke Bangkok. Saya tanya kawan saya, cuba mu tunjuk aku satu tempat yang mana Arab suka berkumpul. Okey ni, naik kereta. Dia bawa saya ke tempat. Itulah situ. Arab Street. Arab Street. Jalan Tok Arab. Ada sini. Kejap keluar lah Tok Arab. Masing-masing keluar terbeliok biji mata saya. Ini Arab ke? Kita kenal lah. Arab bukan Arab ni. Keluar. Kiri 2 orang, kanan 2 orang. Bidadari. Sudah. Ini nak dunia tu. Jadi orang ni pun dia bertaubat. Wallahi dia saat itu kata, aku ni minum arak. Tapi sambil minum arak, aku menyebut innallaha ghafurur rahim, dia kata. Allah Ta'ala maha mengampun lagi maha penyayang.
Wal Kaabah, dan Kaabah tu tepi rumahku, aku boleh balik, aku boleh tawaf. Itu akidah. Itu akidah orang masa tu. Gila aku masa tu. Boleh. Dia boleh minum arak sambil sebut Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penyayang lagi, mengampun penyayang. Kena tipu dia iblis. Jadi tak nak bertaubat. Jadi 3 ini kena hafal lah. 3 perkara ni sebenarnya dia punya asas. Syaitan tu dia nak jadi jahat sampai kiamat. Dan ketiga ni ada pada diri dia, dan hak ketiga dia diwariskan kepada seluruh umat manusia atas muka bumi. Siapa yang ada masalah krisis nilai dalam diri dia, masalah dengki, dah putus asa, sudah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat surah Az-Zumar. Ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berdosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala Maha mengampuni segala dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala itu Maha pengampun penyayang. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah semula ke jalan Tuhanmu. Kembalilah kamu semula kepada Tuhanmu. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun, sebelum kamu didatangkan azab yang kamu tak akan boleh ditolong lagi. Tak boleh ditolong lagi. Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa juga yang diturunkan Allah pada kamu. Jangan ikut apa yang dikabarkan oleh atas dunia kepada kamu. Kalau apa yang orang dunia ni beritahu pada kamu yang bukan pada langit sana, jangan ikut. Kita nak ikut agama, agama itu mesti berpunca daripada langit sana, wahyu. Kalau bukan pada wahyu, jangan. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah, sebelum datang pada kamu azab yang tiba-tiba. Apa azab yang tiba-tiba? Maut, mati. Wa antum la tash'urun, saat itu kamu tak sedar. Saat itu kamu tak sedar. Antakula ya hasrata ala ma farattum fi jambillah wa in kuntum laminah sakhirin. Masa tu baru kamu nak menyesal. Bila dah masuk dalam kubur atau berada di mahsyar, baru kita nak kata, oh nyesalnya aku ni. Dulu-dulu aku buat main-main je agama ni. Orang khabar aku tak nak ambil hak. Orang beritahu aku tak nak ambil positif, semua tengok negatif. Ini kuntu minas sakhirin, aku memperolok-olokkan orang yang cakap tu. Au taqula, ataupun kamu akan kata gini, lau annallaha hadani, kalaulah masa dunia dulu Tuhan bagi hidayah aku ni, lan kuntu minal muttaqin, sudah tentu aku akan jadi orang yang bertakwa. Au taqula, supaya engkau takkan berkata esok, kata Tuhan, hina taral azab, tak kala kau tengok azab depan mata itu, barulah masa tu kamu nak kata lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, kalaulah aku boleh dikembalikan semula ke dunia, aku akan jadi orang yang berbuat ihsan yang sebaik-baiknya. Tak guna dah masa tu. Tak guna dah. Sebab tu Tuhan dah bagi tahu dah, awal-awal lagi dah. Jangan kita terpengaruh kepada 3 benda ni. Inilah punca sihir sebenarnya. Jadi jahat dia taktik penyihiran. Dia buat sihir, dia melihatkan keseronokan, menguasai jiwa, melantik pada penolong yang terdiri daripada syaitan untuk nak merosakkan kita. Jadi akhirnya tujuan dia ini menghilangkan ikhlas. Itu matlamat yang paling utama. Menghilangkan ikhlas, menggantikan syirik. Cuba tengok syirik. Syirik ni benda paling remeh je. Simple je. Kita ni mengagungkan Tuhan, dalam waktu yang sama menganggap ada lagi yang lain. Menyerupakan Tuhan artinya Tuhan ni bukan tak kata bahawa Abu Lahab, Abu Jahal tak percaya pada dia. Abu Lahab, Abu Jahal ni pun beriman Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Tapi masalahnya puak-puak ni, dia ni melantik wuzara, menteri-menteri Tuhan atas muka bumi yang Tuhan tak suruh. Betul kan? Lat, Uzza, Manak dan sebagainya. Kalau Cina tu kok macam-macam dia punya patung dia, tok pekongnya dengan macam-macam lah. Kalau nak pergi tengok pergi kat Melaka sana tu, ada dia punya temple sana macam Tuhan dia, berlambak Tuhan. Tuhan rimau ada, Tuhan macam-macam Tuhan. Baik, Kuang Yin tak Kuang Yin, ada belaka dia punya Tuhan. Itu semua dia melantik sebagai menteri-menteri Tuhan. Itu syirik.
Kita hari ni bukan menteri, benda lain pun ada. Munafak cicing lah, munafak macam ni lah. Jadi itu semua adalah merosakkan ikhlas. Yang kedua, buatan tu bagus, tapi diberi pula riak. Buat dengan riak. Maka Iblis pun gembira. Hari ni jadi perkara biasa hari ni. Buat umrah bagus dah. Habis duit, habis kat berpuluh ribu. Duduk tepi Kaabah, ambil gambar. Masuk dalam FB. Untuk apa mu ambil gambar bubuh dalam FB? Atau bubuh dalam WhatsApp? Cuba jawab. Nak kabar mu pergi buat umrah. Bapa mu masa mu semayang mu ambil gambar. Mu tengah ambil asyhadu an la ilaha illallah. Mu ambil gambar bubuh dalam WhatsApp dan bubuh dalam FB. Apa saya nak buat? Buatlah. Apa bezanya umrah dengan solat? Rukun imam lah ke tu? Umrah kamu boleh buat, solat kamu tahu, sepatut mu tengah sujud tu lah ambil gambar dia, ambil gambar kau orang. Aku nak berdakwah pada orang supaya orang sujud macam aku ni. Apa masalahnya? Buatlah. Tak buat. Tapi kalau pergi Mekah sana pergi buat, itu riak namanya. Sebab tu kalau nak pergi buat umrah ni, telefon mahal ni tinggal kat rumah, bawa telefon cak ayam je. Hak yang boleh call in call out dah. Nak ambil gambar, ambil kamera, cak ambil kamera. Jahat dah setan ni. Buat umrah, bagus umrah. Pergi. Siapa kita tempat kita nak tawaf tu? Takkan tak nak ambil gambar, tengok. Dia misi kita. You was sufi. Sudurina. Gambar sekali. Nanti kan lepas saya pula. Kat saya pula. Gambar pula lagi. Jadi punah begitu je ibadat kita. Riak. Ria'an-nas. Memperlihatkan ibadat pada orang. Patutnya kita buat ibadat ni tak payah kapok orang lah. Betul tak? Esok kan duduk minum air kedai kopi, Allah letih air malam tadi sembahyang tahajud. Bika pokok orang malam tadi pergi sembahyang tahajud. Apa beza? Bika pokok orang sembahyang tahajud? Tu panggil riak tak? Super je. Sebab tu Tuhan menyebut tentang riak ni bukan masalah infak fisabilillah aja. Kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billah. Maknanya infak tu kan ria'an nas. Mana nak tunjuk pada kau orang. Bukan masalah infak aja, bukan masalah zakat aja. Masalah ibadat lain pun jangan beritahu orang. Buat benda nak beritahu orang. Setan memang suka. Dia akan datang kepada kita, ambil gambar selfie sekarang. Nanti mu tak tahu lagi boleh panggil tak depan tu. Sekarang lah. Pak selfie. Iya pun habis kita. Jahat dah setan ni. Oh no. 1001 cara. Akhir sekali, hak ni dia nak. Hak ni yang nak dia, target dia ni. Syirik dan mendiami neraka bersamanya. Hak ni yang dia nak ya. Orang muka dia syirikkan dengan cara muka. Orang ahli ibadat dia syirikkan dengan cara ahli ibadat. Dia tak kata mu jangan tak semayang, tak. Semayanglah, semayang. Tapi dia datang kan. Aku rasalah dalam kampung mu seorang yang paling warak, yang paling orang lain tak jadi. Dia tiba-tiba dia mari diri sendiri. Dia mari, akulah. Cukup dah satu situ, syirik. Sebab tu riak, syirik. Sebab tu riak ini yang paling ditakuti ialah syirik yang paling ditakuti ialah perasaan. Bukan perbuatan tu perbuatan lah. Perasaan kita tu. Mari perasaan riak, maka syirik. Sebab tu Nabi menyifatkan riak ini sebagai syirik kecil. Betul tak? Syirik kecil kan? Jadi syirik ini melibatkan perasaan. Mari perasaan akulah syirik. Aduh dah. Itu dia. Ada pun berkawan direct dengan jin sebagai itu memang terang-terang lah. Dah diri kita sendiri ni. Diri kita sendiri ni. Yang mana kita buat tu bukan lillahi ta'ala, bukan kerana Allah, bukan kerana pujian orang. Kita nak kalau anda kata ibadat kita kerana pujian orang, kerana sanyungan orang, maknanya orang tekan like sampai 2 juta ke kita. Itu semua rosak. Dan itulah matlamat syirik. Kita tak sedar dah kadang kita rasa kita muslim yang bagus. Tapi kita buat perkara yang bawa pada syirik kita. Bila syirik, kita punya amal la yahbatanna amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Tuhan surah Az-Zumar. Jikalau engkau syirik wahai Muhammad, sama ada syirik dari sudut riya, ada syirik terang-terangan yang lain, la yahbatanna amaluk, amalan kamu akan collapse, gugur. Bagaimana daun gugur daripada pokok, tinggal apa? Tinggal ranting.
Pokok benda orang panggil. Saya sedang berteduh di bawah pokok. Orang panggil pokok dah tu. Tu orang panggil pokok mapuh. Orang panggil. Orang Terengganu panggil pokok yang dah mampus. Tak ada faedah. Pokok apa? Tidak ada keindahan pun. Pokok yang tak ada daun. Togel. Kalau ayam dibuang bulunya, hidup, jalan. Macam mana orang tengok ayam ni? Ayam apa ni? Nak makan pun rasa geli dah. Uduh. Jadi, layah batan na'amalu. La wala takunanna minal khasirin. Kau akan jadi rugi dah ya Muhammad. Artinya sepanjang hidup kamu mengumpul ibadat itu, mengumpul pahala itu, dan amalan kamu itu walaupun the best macam mana, walaupun dicatat dalam kitab amalan kamu, tetapi apabila sudah layah batanna, apabila sudah digugurkan atau maknanya sudah dihilangkan nilai perkiraan baik di situ, artinya di-delete dia ataupun di cancel nak buat benda lagi. Rugilah pun. Bawa kita amalan baik macam ni, tapi kesemua tak dikira Tuhan. Akhir sekali bila ditimbang, kitab yang jahat yang nipi ada 20 helai tu lagi berat daripada kitab yang ini. Tengok. Ini matlamat hak syaitan. Sebab tu syaitan ni guru yang paling tahu tentang agama. Dia paling tahu tentang akidah. Dia paling tahu tentang ibadat. Sebab tu dia paling tahu bagaimana nak menyeleweng. Itu dia. Jadi hati-hatilah kerana ia punca kepada kebahagiaan atau kemusnahan hidup. Wallahu a'lam. Habis kita bagai yang pertama. Sudah pukul 10 malam. Kan saya dah kata dah. Ini baru sejarah dia. Kita tengok apa lagi pada ni. Dia ada 3 ni. Ada apa soalan setakat ni? Jelas tak saya cakap ni? Saya guna bahasa ibu dia lah. Jin juga. Dalam hadis Nabi SAW ada sebut, setiap kita yang dilahir atas muka bumi ni walahu qarin. Dia ada qarin. Artinya setiap orang yang lahir disertakan bersamanya seekor jin. Kadang-kadang qarin ni lah yang masuk dalam tubuh orang. Qarin kita sendiri yang mengkhianati kita, bukan lain. Sebab tu apabila masuk jin ni, sebab tu saya dalam segi rawatan jin ni, saya paling tak suka sekali bila ramai orang ada. Setan ni lagi ramai orang ada lagi seronok. Sebab dia boleh cakap menipu banyak. Bila kita tanya soalan, dia kata aku ni orang tu lah, orang ni. Orang yang dengar tu, memanglah. Tu dah. Aku dah agak dah orang tu. Tengok. Dia saja. Dia tahu orang lain duk bercakap, dia dengar. Dia bukan buat orang tu lah. Sebenarnya bukan. Bukan kadang-kadang. Pembohong banyak. Berlaku satu kes. Saya rawat ni. Waktu gini lah. Ke-10 ni. Rawat. Oh, dia ni buat ni aku ni. Supaya tutup kedai dia tu. Berdeki. Kenapa buat orang bisnes, deki bisnes. Padahal kamu bukan awak benda pun, korang pisang ke. Korang pisang pun, bisnes korang pisang pun deki ke. Pasal apa kamu masuk dalam ni? Dia lah. Dia suruh aku masuk. Siapa dia? Orang jual sebelah sana. Saya kabur member, mau telefon dia suruh mari. Kabur ke nama, ke orang yang dia sebut tadi. Okay. Saya bisik slow-slow tu. Dia buat hantar mesej. Mari kejap tu. Saya pun cakap kejap tu orang yang dituduh tadi datang. Saya macam ni. Ni tau. Orang yang kamu kata dia ni lah yang buat mu ni masuk dalam ni. Macam. Macam. Juga pada muka mu aku tipu. Allah, masa tu saya punya kepala ni besar besar je, aku tapar dia, pecah kepala dia ni. Jahatnya mulut dia. Senang-senang dia, pada muka mu aku tipu. Pada muka mu aku tipu. Saja saya buat lagu tu pasal apa? Kaum keluarga dia pun percaya juga. Jadi cara nak menyelesaikan dia, bawa orang yang dituduh, letak depan tu, suruh family dia akan dengar. Kau mana semua? Ada. Dengar lagi cakap setan ni. Senyap. Masalah mu orang ni mayang je. Tapi tak reti nak jaga.
apa nama, benda paling hak semayang je. Semayang tak suruh kita buruk sangka kat orang ni. Buruk sangka kat orang. Sekarang jin kata dia tipu. Mu nak kata apa selama ni? Sikit-sikit orang tu, sikit-sikit orang ni. Orang semua. Mu pun serupa kat setan. Mu dah kata kat, sebenarnya mu tu yang jahatnya mu dah. Lain tak ada mu. Mu tu jahat sebenarnya. Oh tak ada pelawak mu. Memang mu dah. Mu jahatnya. Tuhan kata innahu lakum aduwwum mubin. Mudahlah jahatnya, tak ada kena-kena. Ada juga kes yang memang tu pemua lain buat. Saya kerak. Tak ada dalam kampung ni semua orang baik belaka. Saya kata, tak ada. Semua orang kampung ni baik belaka. Mu yang jahat. Tak semua dia yang buat. Aku mari daripada Indonesia naik tongkang. Dia kabur. Aku datang dari Indonesia naik tongkang, duduk kampung ni, tuang aku balik. Lepas tu dia serah jaga supaya poci atas bukit tu. Poci atas bukit tu lah yang atau aku duduk sini, bohong, tak ada. Aku panggil poci tu bukit datang, macam mana? Panggil lah, ada. Panggil. Kata ni, ya betul. Kan ya sungguh dah tegang, lagi berkelahi. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya jin ni masuk Islam. Ada kat Jerangau. Masuk Islam. Pukul 2 petang. Pagi-pagi hari jin telefon saya. Jin telefon. Saya tengok tidur. Perangai saya lepas subuh saya tidur. Lepas subuh memang saya tidur. Tidur. Pukul 7 telefon. Assalamualaikum Ustaz. Indonesia mana pula ni? Apa Pak Ustaz bisa kemari? Kemari tu nak gimana? Inilah Jerangau ini. Dan Jerangau rumah siapa? Rumah pakcik inilah. Dan mu ni siapa? Aku ni lah jin. Dan jin? Untuk apa? Aku mau masuk Islam. Aku sudah menyesal. Aku sudah bertaubat. Baguslah. Mucat sekarang. Keluarlah. Nggak mau. Tak nak pula. Apa sahaja tak nak? Maunya Pak Ustaz ada di sini. Kalau nak suruh aku ada sana, tak boleh. Pagi aku ada kerja. Pukul 2 kat orang. Nggak apa-apalah pukul 2. Tungguin. Tunggu. Sebiji bahasa Indonesia. Saya pergi cakap pukul 2. Macam menangislah. Dia minta maaf. Dia minta maaf kepada semua ahli keluarga. Minta maaf lah, akulah yang buat gini, akulah yang punca ni, akulah yang punca. Dia khabar, dia beritahu belaka apa yang dia pernah buat. Dia collapsekan bisnes. Dia hancur, dia merosakkan hubungan adik-beradik berkelahi. Dia suruh budak ni jangan pergi sekolah. Sehingga budak tu tak pergi sekolah terus. Yang sakit pun sakit lah. Dua beradik tu sakit. Tidak sakit, dia lah yang buat. Dan dia bawa geng yang lain. Rupanya bukan sekor, dia ramah. Lepas dia cerita tu, saya rekod. Ada dalam rakaman dalam komputer satu lagi. Saya rekod. Tahun 2000, tak silap 2007 atau 2006 gitulah. Badan tuang orang tu. Dia masuk tu, dia pinjam badan akak tu, sister tu. Untuk lelaki pada kawan saya tu. Tapi dia punya dialek dia sebiji Indonesia semua lah. Menangis-nangis, aku nak masuk Islam. Okey, dah ready dah nak masuk Islam. So, ikut ngucap dah, asyhadu alla, menangis dia. Sedih pula kita. Masuk Islam. Okey, nak tanya, ada lagi geng kamu yang sama dengan ada? Duduk atas. Panggil, dia pun bangun. Mai tu. Tunggu cepat tu. Dia pun buat turun ke bawah. Sering yang kat kita kan. Nanti kan dia berupa dia kan susah kita ni. Kita tak tahu je tu. Berapa ramai semua ada ni? Adanya 4 orang aja Ustaz. Yang lain semuanya lari. Lari hok lain, tinggal 4 orang aja. Tak apalah. 4 orang ni. Aku baca syahadah ikutlah. Ikut. Abang saya baca syahadah semua kali. Dah. Okey, dah syahadah belaka? Dah. Lepas tu kena keluar lah. Yelah, saya mau keluar Pak Ustaz ni, tapi maunya ke mana? Pula dah. Takkan kita nak buat rumah dia. Mau pergi masjid. Masjid besar tu, kamu punya kaum kerabat jin banyak situ. Lepas pada tu, nanti kalau musim haji, kamu ikut orang naik kapal terbang, mungkin Mekah. Mungkin Mekah. Mu naik kapal terbang, mu nak kena bayar tiket free. Boleh tak? Bisa aja Pak Ustaz. Okey dah, pergi lah. Minta maaf lah. Minta maaf. Akhirnya stop. Hilang.
Jadi orang tu pun pulih. Pulih tu tanya kak, sedar tak? Tengok kiri kanan tengok. Tak tahu sah. Pun dia jadi tak tahu. Akak tahu dah, akak sudah 3 hari tak sedar. 3 hari tak sedar. Tapi dia semayang. Dia semayang. Jin tu sendiri akhirnya boleh baca Quran. Dia pun mengaku, saya terima kasih banyaklah Tuan Badang ni. Kerana dia saya boleh baca Quran. Kerana dia saya tahu semayang. Kerana dia saya tahu puasa. Kerana dia lah saya tahu segala-galanya Islam ni. Kalau dok kerana ni saya tak, tapi itulah saya minta maaf lah kerana saya ganggu hidup dia, buat dia sakit, buat tu buat ni. Itu pengakuan ikhlas tu jin dalam sejarah hidup saya. Awak tu memang real betul. Dan saya rekod. Saya rekod. Tak sedar, tidak sedar. Dia antara ingatan dia antara sedar tak sedar. Antara sedar tak sedar. Pasal tubuh dia tu dipakai orang lain. Jadi dalam tubuh dia ada 2 roh. Kadang-kadang ada 3 roh. Kadang-kadang 4 roh. Boleh terjadi begitu. Mak dengan anak 2 orang duduk dalam tu. Kejap suara mak, kejap suara anak. Kejap suara lelaki. Ada kes 3 beranak. Kejap suara lelaki. Mau suara lelaki. Kejap kan suara perempuan. Kejap kan suara budak kecil. Boleh berlaku gitu. Tengok syaitan ni. Kalau dah dia berduduk tubuh orang, kalau boleh nak bawa 3 kapal duduk tubuh orang ni. Itulah sebabnya Islam kita ni supaya ajar kita supaya kita sentiasa berzikir zikrullah. Lepas tu lepas subuh, lepas maghrib, jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah jaga kita. Kekuatan fadilat zikir ni ialah seperti orang itu memiliki 10 orang